KPM. Hafiz, Oui, il y a une carte postale pour toi. une carte postale pour moi? Oui, c'est pour toi. Oh là là, d'accord. Oh, c'est de Xavier. C'est qui? Xavier, c'est mon d'accord. nouvel ami. Bonjour. Tu fais quoi? Moi? Oui. Ini ada surat daripada kawan saya, postcard. Postcard. Ya. Oh, postal. Tengah tengok postcard, cikgu. Ya, betul. Tengok postcard. Okey. Baik, kalau kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu kita, cikgu tengok postcard kenapa? Ada kaitan dengan tajuk ke? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu Profa Guru. Tengok cikgu, tu apa? Regardez Mahir Didik TV KPM Muajem Mapel Syamira Nazir, dan hari ini bersama dengan Mira, kedua-dua cikgu kita nak belajar bahasa Perancis untuk murid-murid menengah atas, di mana topiknya ialah Ravi de vous connaître. Ada cikgu ataupun nice to meet you. Oui. Dan bersama dengan Mira, cikgu Muhammad Hafiz dan juga cikgu Muhammad Syukur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, très bien. Et toi, Mira? Je vais bien, merci. Très bien, bravo. Comment ça va? Oui, je vais très bien aussi. Merci Mira. Merci. Okey. Cikgu, hari ini kita nak belajar satu subjek yang sangat menarik, bahasa Perancis, cikgu. Ya. Sebelum kita berbicara dengan lebih dalam lagi tentang topik kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Silakan, cikgu. Saya? Silakan. Ok, je m'appelle Mohamed Hafiz. Je suis le professeur de la langue française à SMK Denkil. Enchanté. Ok, bonjour. Moi, je m'appelle Syukur. Johnson, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Said, Nilai. Baik, ini kedua-dua cikgu kita, Profesor, untuk hari ini. Okey, cikgu, sebelum kita mulakan kelas, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Hafiz. Okey. Okey, silakan cikgu. Okay. Baik. Okey, dan saya pula. Baik, boleh. Terima kasih. De rien. Okey, cikgu, untuk hari ini kita punya topik pun sangat menarik. Nice to meet you ataupun ravi de vous connaître. Okey, mungkin cikgu boleh bercerita dengan lebih mendalam lagi apa sebenarnya tema ataupun objektif pembelajaran kita untuk petang ni, cikgu. Ok, je vais commencer. Ok, aujourd'hui, on va travailler sur la production écrite. Ok, kita akan belajar membuat karangan. Yeah? Ok, nous allons apprendre le format d'une carte postale. Ya, kita akan lihat bagaimana kita nak menulis postcard. Ok? Dan juga kita akan memilih penggunaan ayat-ayat mudah untuk kita menulis di dalam postcard nanti. Ok? Baik. Mira, adakah Mira pernah menerima postcard ataupun menghantar postcard kepada kawan-kawan? Moi? Oui? Oui. Oui, benar. Ah oui. Très bien. Et pour moi, personnellement, j'ai reçu une carte postale une fois dans ma vie. C'est une carte postale de mon ami, un très bon ami. Ok, donc aujourd'hui, nous voulons apprendre comment écrire une carte postale. Ok, j'espère que à la fin de cette émission, vous pourrez tous écrire une carte postale à vos amis. Ok, d'accord? Ok, sekarang hari ini kita nak belajar cara-cara membuat kad postcard lah. Ok, postcard ni sebenarnya
kalau kita imbas kembali, dah lama lah kita tinggalkan. Okey, trend itu kan. Nostalgia sangat Ya, dulu nostalgia. kan? Masa saya sekolah rendah, kalau tak silap, 2 minggu sebelum Aidilfitri, mesti akan terima postcard daripada sanak saudara ataupun ahli keluarga lah. Betul. Okey. Betul. Dan hari ini kita nak belajar, nak buat dan juga menulis postcard cikgu Ya. Baik, dan itulah cikgu nak tunjuk objektif dan juga kemahiran penulisan untuk petang ini. Wah, seronoknya nak buat postcard kan. Kat depan ni ada contoh-contoh nanti cikgu nak ajar yang uniknya buat postcard dengan bahasa Perancis kita pada petang ni. Cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk tahu lebih banyak teknik bagaimana cara penulisan postcard yang betul. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Regardez Mahir Didik TV KPM masih lagi bersama dengan Mira dan juga kedua-dua profesor kita pada petang ini. Cikgu, tadi cikgu dah menerangkan sedikit tema dan juga objektif tentang pembelajaran. Apa aktiviti seterusnya yang cikgu nak lakukan? Ok, justement, j'ai reçu une carte postale de mon nouvel ami, Xavier. Alors, maintenant, on va lire ce qu'il a écrit ensemble. Ok, mari kita baca kad postal ini bersama-sama. Cher Hafiz, bonjour, comment ça va? Je suis ravi de te connaître. Je vais au lycée Victor Hugo. J'adore le cinéma. Et mon acteur préféré est Jean Reno. Et toi, qui est ta personnalité préférée? Au revoir, Xavier. OK? Ok, enchanté Xavier, ravi de te connaître. Ok Hafiz, je pense que votre carte postale c'est un très bon exemple pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui on va travailler comment écrire une carte postale. Ok? Alors pour commencer, ok. Okay, untuk mula menulis kad postal, on peut utiliser share. Share. Okay. In English, kita boleh katakan dear. Dear. Okey. Okay. Atau bahasa Melajunya kehadapan. Okay. Okey. Share. Okay. Share. Kita juga boleh menggunakan share lupa. Share lupa. Okay. Share ami. Share ami. Maskula. Okay. Dan ketiga-tiga ini adalah untuk singulier maskulin. Untuk seorang. Baik. Okey, kemudian kita boleh juga guna share. Share. Okey, bunyinya sama. Okey, cumanya kat sini ada i dekat belakang menandakan femina Perempuan. Share. Ya, perempuan. Okey, share Emily. Share Khami. Okey, ini adalah singulier. Okey, seterusnya kita juga boleh memulakan dengan, kalau plural kita guna share. Share. Bunyi sama, tak perlu bunyikan S-nya, ya. Share. Yang ini, chers amis. Cher Lupin et Antoine. Okey, untuk plural masculin. Dan sekiranya plural féminin, on va utiliser cher. Cher Emily et Lucille. Aussi, chers amis. Wow. Okey? Okey. Selain daripada menggunakan ini, on peut utiliser aussi d'autres mots, par exemple, coucou. Kuku. Okey, mudah saja. Coucou, hi, ataupun salut. Salut. Okey? So, ini adalah cara untuk kita memulakan penulisan
carte postale. Okey. Oui. Ensuite, nous entrons dans le contenu. Ok, kita masuk dalam isi kandungan dia. Ok, il faut l'écrire en format de paragraphe. Ok, ça peut être une ou deux paragraphes. Maksudnya bila kita tulis tu akan ada paragraph. Ok, Perenggan. perenggan, betul. Satu ataupun dua perenggan. Ya. Ok, ensuite nous terminons. Ok, Okay, d'accord. kita tamatkan. Nous terminons avec au revoir. Ok. Vous pouvez utiliser aussi à bientôt, À bientôt. c'est-à-dire jumpa lagi. Jumpa lagi. Ok. À la prochaine. Okay, jumpa lagi di lain masa. Okay, see you next time. Je t'embrasse ataupun regarde macam tu. Okey. Dan last sekali bisous. Bisous. Okey. So maksudnya selain daripada au revoir kita boleh guna pelbagai ayat. Maksudnya tetap sama kan cikgu? Maksudnya tetap sama. Mengucapkan goodbye lah. Okey. Secara polite, respect. Okay, maksudnya bila kita dah guna au revoir, bisous ataupun je t'embrasse, itu kita dah menamatkan perbualan kita dalam karangan kita. Dalam ayat Oui. kita tu lah. Yes. Enfin, on termine avec le nom de l'expéditeur. C'est Xavier. OK? Le nom de l'expéditeur, nous écrivons comme une signature. Okey. Okey. Kena ada sign dekat bawah tu lah. Ah. Sedikit signature kat bawah Betul. tu. Okey. Betul. Cikgu, untuk yang cikgu kalau kita nak ayat yang cikgu dah cadangkan tadi tu, itu sesuai untuk formal ke informal cikgu? Okey. Kalau dalam bentuk postcard, selalunya kita menggunakan bahasa tidak formal. Rasmi. Betul. Ya. Tidak rasmi. Sebab lebih kepada menghantar postcard untuk kawan, keluarga, ya, dan kepada orang yang lebih kita kenali. Rapat. Ya, yang kita rapat. Okey. Baik. Itu untuk aktiviti yang pertama cikgu. Kita dah selesai baca postcard dah. Ini postcard dihantar daripada Xavier, betul? Untuk Oui. untuk Hafiz, untuk cikgu. Betul, untuk saya. Okey. Dan untuk aktiviti yang seterusnya cikgu, ada sedikit penerangan format tentang cara penulisan postcard pula cikgu. Baik. Silakan. Okey. Untuk aktiviti yang kedua. Yang ni nak minta tolong Mira, untuk lakukan aktiviti sedikit. Oh, boleh. Yeah. Ok, maintenant nous allons demander notre chère animatrice Mira sur le format d'une carte postale. Ok, kita nak minta Mira untuk susun format dekat board Sebelah sana. sini. Okey. Pour commencer. Ok, Mira. Saya ambil okay, atas tu ni. peux choisir. Ok, Boleh pilih. ambil satu. Saya ambil Okey. semualah. Pegang Yes. terus. Senang. Aha. Okey. Okey, normalement untuk mula. Okey, pour commencer. Untuk mula, permulaan dia kena ada kat depan tu ada dia. Yeah. So, Okey, dia. Cher. Xavier. Okey, très bien. Okey. Betul cikgu Yeah. Ya, betul. Okey. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit écrire? Apa lagi yang kita kena tulis? Okey, yang kita kena tulis untuk perenggan seterusnya Ya. ialah Okey. hello. Yes. Très Hello, bien. ya. Bonjour. Bonjour. Okey. Sampai di sini cikgu? Yes. Okey. Okey. Pour terminer, okey, Putih qu'est-ce qu'on mini. doit mettre? Putih mini Untuk ialah tamatkan, apa yang kita kena tamatkan. letakkan? betul Okey. cikgu? Très bien. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bravo. Et après, Okey, Dan après juga- ensuite Signature. signature. Oui, Ya. très bien. Signature. Hafiz, daripada cikgu Hafiz. Oui. Okey. Dan yang terakhir cikgu? Adresse. Ya, adres mestilah berada di sini. ya, Très bien. betul. Très bien. Okey, bravo Mira. Baik. Bravo. Dan ini adalah contoh yang tepat bagaimana nak menulis ataupun format postcard cikgu Ya, Yes. betul. Ya, bravo. Bravo, bravo. Okey, cikgu, ini dah selesai saya menulis postcard dan ini antara contoh postcard yang kita dapat dekat skrin tu tertulis tu cikgu. Kalau yang ini mungkin cikgu boleh komen sikit tentang the postal macam mana, betul ke
teknik penulisan ni cikgu? Normalement, untuk postcard ini kita nampak first kali kita ada share Hafiz. Iaitu salutation. And then kita mula dengan bonjour. Comment ça va, iaitu dia punya isi, le contenu. Biasanya bila dekat postcard tu last kali mesti kita akan ajukan satu soalan. Satu soalan untuk nanti penerima postcard tu akan dengan harapan dia akan balas balik lah. Betul. Macam tanya khabar kan, bagaimana keadaan di sana macam tu. Wow. Bagaimana percutian anda? Percutian kan. Okey, menarik. Jadi teknik itu betul? Sama juga macam saya buat ni. Nanti saya tulis apa saya nak letak dalam ni cikgu. Ya, Okey. Dan lepas ni kita akan buat penggunaan ayat pula bagaimana. Untuk saya isikan saya punya postal. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nur Penuh Mahir Didik TV KPM. Kita dah selesai tahu beberapa teknik untuk menulis postcard cikgu. Seterusnya ada aktiviti yang ketiga yang cikgu berdua nak lakukan. Silakan cikgu. Ok, tout à l'heure nous avons appris le format d'une carte postale. Maintenant, laissez-moi vous montrer à construire une phrase simple. En français, la structure de la phrase simple est sujet, verbe, objet. Sekarang kita akan belajar membina ayat mudah bahasa Perancis ya. Menggunakan 3 kaedah ini, sujet, verb, objet. Untuk mudah ingat, kita ingat S, sujet, verb, V dan objet O. So SVO. SVO. Okey. D'accord. Ok, par exemple, je suis. Ok. Tu es. I am. You are. Il ou elle Okey, dia, est. A. Il est. il est. Okey. Ok. Après, kita boleh letak chanteur, objek dia. Ok, di sini kita ada je suis chanteur. Okey, saya penyanyi. I am a singer. Okey. Tu es chanteur. Okey. Awak penyanyi. Okey. Il est chanteur. Dia penyanyi. Untuk lelaki. Yes. Elle est chanteur. Chanteuse. Oh, Betul, pardon, chanteuse. Chanteuse, Oui. oui. Ok. Untuk femina, kita akan Femina. tukar kepada chanteuse. Ada Objek S. dia akan bertukar. Okey. Okey, dia akan berubah. Ok. Alright. Ok. En français, on a le sujet tu et vous. Ok. Ça un peu pareil, c'est-à-dire dalam bahasa Melayunya kau dan juga anda. Oh, Okey. okey. Tu Lebih kita kepada- guna untuk informel. Okey, kalau vous kita akan guna untuk formal. Ataupun plural lah. Disebabkan kita sekarang ni sedang belajar carte postale. Okey, une carte postale c'est un peu plus informel. So kita akan belajar tu. Tu. Okey. Ah. Yang lebih tidak formal lah. Lebih tidak formal. Lebih tidak formal. Sebab vous dia boleh jadi sama ada untuk seorang ataupun untuk ramai. Okey, di mana vous lebih kepada situasi formal ataupun menunjukkan ada jarak dengan seseorang tu. Orang yang kita tidak kenali ataupun dalam hierarki yang tertentu. Okey. Okey. Baik. And then tadi kita ada dapat surat betul daripada Xavier. Okey. Okey, so sekarang kita akan buat beberapa ayat simple
Okey, ayat ni kita nak balas lah. Balas surat Xavier. Okey, maintenant on va construire des phrases simples pour répondre à la carte postale de Xavier. Okey. Kita mula dengan A. elle L. s'appelle S'appelle. Siti Nurhaliza. Okey, par exemple. Okey, elle, c'est un sujet. S'appelle, appeler, c'est un verbe. Okey, Siti Nurhaliza, c'est un objet. Okey, dekat sini kita boleh nampak Siti Nurhaliza juga sebenarnya boleh jadi sujet. Ia bergantung kepada konteks ayat lah. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu, saya makan nasi lemak. Nasi lemak tu pun boleh jadi sujet. Tapi kita tak boleh cakap nasi lemak makan saya. Konteks tu telah salah. Jadi dia akan jadi nasi lemak dimakan oleh saya. Betul. Dia jadi macam tu. Oh, jadi Okey. maksudnya sujet tu yang cikgu masukkan bukan hanya merujuk kepada orang lah. Dia kata nama ke macam mana cikgu? Sujet ni adalah subjek ataupun sesuatu yang kita nak cakap tentang dia. Contohnya nasi lemak. Okey, the nasi lemak. Okey, kita nak cakap pasal dia. Subjek ni dia boleh jadi sama ada kata nama, Ya, okey, kata nama khas, ya betul. ya, ataupun nama orang itu, nama contoh seperti Siti Nurhaliza tadi, nama orang, okey, nama binatang, okey, boleh apa saja. Nama makanan. Nama makanan Seperti dia nasi boleh lemak. dijadikan sebagai sujet. Sujet. Okey. Okey, ensuite, deuxième phrase, elle est chanteuse. Okey, elle, c'est un sujet, sama je. Et c'est un verbe. Et chanteuse, objet. Okey. Dia seorang penyanyi. Dia seorang penyanyi. Okey. Ensuite, elle a 42 ans. Okey. Okey, isi- boleh ratakan. Cuba Okey. teka. Dia ada 42 pula, saya tahu. Umur dia 42 tahun. Betul. Bravo. Bravo. Sebiar. Sebiar. Elle a 42 ans. Très bien. Okey, ensuite, nous avons choisi. Okey, kita dah pilih ayat berikutnya. Sa chanson Cindai. Okey, c'est un sujet. Et c'est une verbe. Ma chanson préférée, objet. Okey. Siti est très célèbre en Malaisie. Okey, Siti, c'est un sujet macam saya bagi tahu tadi. Siti pun boleh jadi sujet. Boleh jadi subjek juga. dia. Okey. Et c'est une verbe. Okey. Très célèbre en Malaisie, objet. Okey. Maksudnya objek tu pula cikgu, kalau objek tu merujuk kepada apa pula? Kalau subjek tu boleh jadi kata nama, nama orang, nama benda, nama sesuatu kan. Kalau objek tu pula cikgu, Okey. boleh jadi nama juga ke macam mana? Boleh jadi juga kata nama. Oh. Okey, ataupun boleh juga kita jadikan adjektif ya dalam kumpulan objek. Okey. Okey. Ensuite, dalam satu ayat juga kita boleh ada dua verb. Par exemple, je voudrais parler de ma personnalité préférée. Voudrais, verb daripada vouloir. Parler, parler lah. Okey. So maksudnya dekat sini kita boleh nampak di dalam satu ayat kita boleh letak dua verb. Oh, Okey, tapi kita hanya conjugate satu verb saja. Verb yang pertama saja di conjugate. Ya. Betul. Verb kedua sebagai membantu untuk menerangkan ayat tadi. Okey. Okey, contoh dekat sini, je voudrais parler de ma personnalité préférée. Saya ingin bercakap tentang personality kegemaran saya. Okey. Ok, dans une phrase aussi, on peut avoir deux sujets et deux verbes. Par exemple, ici, adore adalah verb. Ok, je l'adore. Maksudnya, I like it. Ataupun saya suka dia lah. Ok, parce que, because, elle est belle et gentille. Ini kita masuk lagi subjek. Ini kita masuk verb dan juga objek. Okey, maksudnya kat penghujung tu ada
combination Ya, ketiga-tiganya? combination. Ya. Wah, okey. Pun boleh juga. Dan kalau kita nak gunakan combination tu, kita nak apply dia sewaktu ayatnya macam mana cikgu? Nak aplikasikan dia campur ketiga-tiga kat hujung tu. Ketiga-tiga ni kita boleh guna dan lah. Okey. Ini maksudnya saya suka dia kerana dia cantik dan baik. hati. Oh, Okey. Baik. Okay. Alright. Normalement, pour écrire une carte postale, on peut demander des nouvelles. Okay, maksudnya tanya khabar. So, kalau kita nak balas kad kepada Xavier, kita juga boleh letak ayat como Comment cover? Comment ça va? Como Comment ça ça va? Kita bertanya khabar kepada rakan kita. Okey, kita kata comment ça va? Ça va. Et pour répondre, kita boleh guna je vais bien. Okey, saya baik-baik sahaja. Je Okey. vais bien ici. Ok, avant de terminer notre carte postale, on peut demander une question. Ok, sebelum Okey. kita nak tutup kita punya Postal. kita boleh tanya dia Penulisan soalan. postcard kita. Okey. Soalan tu mestilah berkaitan dengan apa yang kita cakap lah. Sebagai contoh dekat sini kita cakap pasal Siti Nurhaliza. Maksudnya ini adalah kira idola ataupun personality kegemaran saya. Last kali kita boleh tanya. Qui est ta personnalité préférée? Kita tanya dia balik. Siapakah? Siapa pula? Okey. Okay, personality Personality pilihan anda. pilihan Oh. dia. Wow. Idola anda. Okey. Okey. Baik. Dan last kali kita boleh guna raconte-moi. Ceritakan Kepada saya. Okey, raconte-moi. Okey, kalau Cikgu Hafiz, saya yakin Cikgu Hafiz personality preferred Cikgu Hafiz Siti Nurhaliza mesti kan. Agak-agak Cikgu Syukur siapa pula? Itu kita tak Okey. tahu. Sekejap lagi sebab ini Cikgu dah menerangkan sikit tentang struktur ayat. Ya, Okey, betul. kemudian nak buat pula satu aktiviti. Ya. Macam mana Cikgu? Okey. Kita akan minta. Saya buat ke aktiviti tu? Okey. Boleh? On va demander à Mira. Okey, kita akan minta Mira untuk lengkapkan kad postal di sana. Baik. Okey, alors okey Mira. Okey, est-ce que tu peux choisir quel mot, quelle phrase pour commencer votre carte postale, okey? Apa ayat yang Mira nak pilih untuk mulakan kad postal Mira? Okey. Biasanya apa ayat yang kita Okey. On a déjà chez Xavier, bonjour. Okey, ensuite seterusnya apa yang akan kita tuliskan Okey, saya selepas bonjour? saya nak tulis, saya dah tanya dia, mesti saya nak mulakan dengan hai, apa khabar? Yes, Ya, okey, betul. bravo. 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 Okey, Jadi, alors on va commencer avec comment ça va? comment ça va? Okey. Saya ambil situ ya, Cikgu? Okey, Boleh. Okey. Boleh. Saya ambil di sini. Comment ça va? Dan jawapannya sekali. Okey. Macam ni Ya. Baik. Di bawah Cikgu Ya, di bawah. Okey. Di bawah. Okey. Comment ça va? Comment ça va? Okey. Saya jawab soalan, saya cakaplah Yes, saya dalam okey. keadaan baik. Saya kat sini baik-baik sahaja. Untuk memberitahu dia. Je vais Okey, bien. bagus. Okey, très bien. Ensuite, Mira. Yang seterusnya saya nak kata Kita nak cakap terima kasih dekat dia sebab tadi kita dah terima dia punya carte postale. baik. Dia akan jadi merci. Merci Okey. pour la merci. carte postale. Merci pour la carte postale. Okey, Pardon. terima kasih kerana mengirim kad postal kepada saya. Okey. Perenggan baru ke Cikgu? Boleh sambung saja. Boleh Boleh sambung ke sambung, bawah boleh. Okey, Merci. continue, teruskan ya, okey. Merci. Ni di bawah Cikgu Ya, bawah. Okey. Merci pour la carte postale. Postal. Okey, ensuite seterusnya. Mhm. Apa lagi ayat yang Mira rasa sesuai untuk Ditanya. dimasukkan? Ya. Okey, saya dah tanya khabar. Saya dah cakap terima Okey. kasih bagi Alright. postcard kat saya. Kemudian Okey. saya nak bercerita. Baru nak Ya. masuk fasa Okey, bercerita. bagus, Mira. Okey. So, hari jadi apa yang paling sesuai untuk kita pilih? Okey, saya nak bercerita mengenai personality kegemaran saya. Ya, Très bien. Saya nak bercerita Jadi, tentang kita boleh guna yang ini. betul. Okey. Je Je voudrais voudrais parler
de ma personnalité préférée. Okey. Saya ingin bercerita tentang personality idola saya, kegemaran saya. Di sini. Cuba. Okey. Di sini. Dan juga, wah ini panjang sikit ni. Ma personnalité Tu peux mettre en bas, tak di Betul. bawah. préférée. Okey. Okey, Ma cikgu. personnalité. Okey, ensuite seterusnya. Apa lagi ayat yang boleh kita masukkan? Saya nak masukkan. Mungkin kita boleh masuk terus. Okey, tu peux... Ya, Très bien. Bravo. Okay. Elle elle s'appelle S'appelle Siti Siti Nurhaliza. Nama dia Siti Nurhaliza. Okey. Elle s'appelle. Kalau lelaki kan cikgu tetap guna elle juga cikgu? Il, kita akan guna il. Guna ya? il. Okey. Okey, lelaki kita akan guna ini Nisa. Merah. Okey, Il, il. ya. Il s'appelle. Tapi saya rasa mungkin Mira Siti boleh Nurhaliza. Como ça va tu sebelah bonjour. Betul ni cikgu? Como ça va sebelah Oh, bonjour. ya ke? Terus tak Di apa. sini Tapi tak apa. Okey, baik. Mhm. Seterusnya. Okey. Siti Nurhaliza. Seterusnya. Kita dah bagi tahu nama dia. Okey, selalunya selepas kita perkenalkan nama, apa lagi kita akan cerita? Apa yang dia lakukan? Okey, Dan apa dia yang merupakan seorang penyanyi. Très bien, boleh? Très bien, boleh. Okey. Okey. Elle est chanteuse. Okey, elle est chanteuse. Okey, di sini cik. Biasa sikit. Cantik. Okey. Yang terakhir, penyanyi. Chanteuse. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Seterusnya. Seorang penyanyi. Okey, Dan lagu yang famous ialah lagu Cindai. boleh. Boleh ke cikgu? Lagu yang kegemaran saya. Mungkin kita boleh cakap pasal umur je dulu. Umur dia dulu. dulu, ya. Okey. Elle a Ella 42 ans. 42 ans. Bercerita tentang usianya ialah 42 tahun. Okey. Okey, cikgu. Okey, très bien. Okey, continuez avec. Kemudian lagu kegemaran saya. Boleh. Lagu Ya, pun très boleh. bien, okey. Très bien. Chanson Cindai. Cindai. Okay, lagu Cindai est ma chanson préférée. Préférée. Okay, d'accord. merupakan lagu pilihan saya. Saya. Okey. Ini poster Cikgu Hafiz ni. Cikgu Hafiz suka lagu Cindai ya. Cindai ya. Okey. Okey. Lagu lama tu. Okey, di sini. Okay, sa chanson Cindai. Okay, est ma chanson préférée. Preferred. Okey. Okey, ensuite, seterusnya. Seterusnya, Apa lagi yang kita nak ceritakan? okey. Celeb. Saya suka Siti merupakan selebriti di Malaysia. Dia sangat Bukan, terkenal. okey, Oh, sangat terkenal. Ya. terkenal. Siti est très célèbre en Malaisie. Okey. Ya, Siti sangat terkenal di Malaysia. Di sini sambung. Siti. Boleh. Yes. Okey. Okey. Dan yang terakhir, Dan yang terakhir sekali ialah saya bercerita dulu. Ya, betul. Saya gemar ataupun suka kepadanya. Okey. bagi tahu kenapa. Sebab dia baik dan juga Baik dan cantik. cantik. Okey. Okey. Je Okey. l'adore. Okey. Di bawah tak muat cikgu. Okey. Boleh juga tepi Boleh tu. boleh. Boleh di tepi. Okey, okey. Dekat terus. Okey, boleh. Alright. Okey. Okey. Dan yang ini saya tanya dia pula. Okey, Ya, Siapakah pula personality kegemaran kawan saya lah. Ya. Xavier ni. Okey, Okey, di sini. qui est ta personnalité préférée? Siapa Siapa? personality kegemaran awak? Kegemaran. Okey. Raconte-moi, ceritakan kepada Saya. saya. Comme Wow, selesai. Selesai. Saya punya Okey. postal. Bravo. Betul cikgu
untuk saya punya poster saya ada kesilapan ke di struktur ayat? Okey Hafiz. Okey. Cuba verify. Macam mana? Okey. Dekat sini kita nampak bonjour, okey, dengan comment ça va boleh duduk sebelah-sebelah. Oh. Maksudnya dekat bonjour tu kita dah start kita punya paragraf. Paragraf pertama kita. Bonjour, comment ça va? Je vais bien ici. Merci pour la carte postale. Okey, d'accord? Boleh? Okey, kena sebaris lah cikgu. Ya, betul. Ya. Okey. Kalau untuk alamat pula cikgu, kalau macam ni dah terkeluar daripada paragraf tu, tak apa? Okey, normally tak apa. Normally biasanya yang jonti tu mungkin kita boleh letak dia ke bawah, Ke bawah, lah. Okey. Tidak mengganggulah alamat tu. Betul. Jangan lupa buat alamat, nanti tak sampai dekat Tak kawan sampai. kan. Okey, cikgu, dan yang selain daripada kita bercerita tentang personaliti kegemaran kan cikgu, apa lagi yang kita boleh buatkan macam khabar di sana, Okey. ayat-ayatnya? Kita juga boleh menulis postcard apabila kita pergi bercuti misalnya. Okey. So jadi dekat sini kita boleh tukar penceritaan. Okey, kita boleh katakan je suis en vacances à Paris. Saya sedang bercuti di Paris. Okey, Paris est très joli. Katakan Paris sangat cantik. Okey, so jadi kita boleh tanya pula kawan kita, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Apa yang awak buat ketika awak bercuti? Raconte-moi. So kita boleh tukar. So kita boleh cakap tentang aktiviti lah. Apa yang kita lakukan semasa kita di Paris. Okey. Wow, bestnya. Okey cikgu, sebelum kita berhenti berehat lagi sekali, mungkin cikgu boleh bercerita semula, ulang semula, recap semula kan. Apa teknik-teknik yang digunakan? Macam cikgu kata tadi, dia ada SVO. Di penulisan ayat ni cikgu. Okey, on va regarder notre carte postale. Okey, cher Xavier. Okey, pour commencer kita gunakan cher Xavier. Kemudian kita guna salutation bonjour. Okey. Comment ça va? Kita tanya kawan kita, apa khabar? Je vais bien ici. Okey. Kemudian merci pour la carte postale. Kita cakap terima kasih kepada kerana menghantar postcard kepada kita. Okey, kemudian kita teruskan dengan penceritaan kita. Je voudrais parler de ma personnalité préférée. Okey, so dekat sini teknik SBO tadi, je sujet, okey, voudrais adalah verb, parler de ma personnalité préférée sebagai objek kita. Okey. Kemudian elle s'appelle Siti Nurhaliza. Okey, nama dia Siti Nurhaliza. Elle est chanteuse. Okey, dia seorang penyanyi. Okey. Okey. Ya. Baik, dan begitulah penggunaan Dan seterusnya, ayat seterusnya ya. kan. Seterusnya, Yang paling penting sekali, satu ayat tu kena ada SVO. Ya, sebagai ayat mudah. Ayat mudah dan Okey. lengkap lah, yang Lengkap. cantik ayat Ya, tu. betul. Okey, baik cikgu. Kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Lapas. Didik TV KPM. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Deschamps. Je travaille à l'ambassade de France en Malaisie, à Kuala Lumpur, et je suis attachée de coopération pour le français. Ça veut dire que je travaille sur la langue française et la francophonie en Malaisie. Ma personnalité préférée s'appelle Claire Denis. C'est une réalisatrice de films française
Et j'aime beaucoup cette réalisatrice parce que je trouve que ses films sont très beaux. Voilà, merci, au revoir. Bonjour, salut à tous et à tous. Moi, je m'appelle Justin et je suis malaisien, mais en ce moment, je vis et je travaille à Singapour en tant que juriste. Ma personnalité préférée, c'est toujours Céline Dion. Elle est une chanteuse francophile, donc elle vient du Canada. Donc, elle peut chanter dans 2 langues. Elle parle 2 langues couramment aussi, le français et aussi l'anglais. Donc, ses chansons populaires en français, c'est toujours Ce n'était qu'un rêve et aussi d'amour et d'amitié. Donc, si vous êtes un étudiant du français, il faut que vous l'écoutiez souvent pour améliorer votre français. Bonjour, je m'appelle Nolania Batisha Bintiajaha et je suis une élève de SMP Sisudam. Ma personnalité préférée est Emma Watson. Je l'adore car même s'il était occupé avec sa carrière d'actrice, elle a continué ses études et a obtenu une licence en littérature anglaise. Autre que ça, elle est aussi une activiste. Elle a aidé à lancer la campagne d'ONU Femmes qui franchit qui milite pour l'égalité de sexe. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kepada anda yang baru menonton, jangan lupa untuk tengok semula. Kalau anda kata yang baru menonton kita dah nak habis dah, boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia untuk tahu apa yang Prof Fazil, Hafiz dan juga Prof Syukur ajar sepanjang 1 jam hari ini. Okey, cikgu, tadi kan kita dah tengok dah video. Hebat cakap bahasa Perancis kan. Video tu berkisahkan tentang apa, cikgu? Okey, video yang pertama tadi dari Anais. Okey, beliau merupakan seorang attaché untuk bahasa Perancis di Malaysia. Okey, dan dia juga bercerita tentang personality pilihan hati dia, ya, pilihan dia. Okey, nama personality pilihan dia adalah Claire Denis. Okey, seorang pengarah filem Perancis. Wow. Okey. Kemudian yang keduanya, Justin juga bercerita tentang personality preferred dia, iaitu Celine Dion. Okay. Dan yang ketiga juga berceritakan tentang personality pilihan mereka juga. Wah, okey. Masing-masing bercerita tentang personality pilihan ataupun kegemaran mereka kan. Semestinya cikgu pun mesti ada. Oui, bien sûr. Ok, comme moi, j'ai aussi une personnalité préférée. Ok, moi j'aime le basketball. Wow. Alors, ma personnalité préférée, c'est Tony Parker. Ok, et Hafiz, est-ce que tu as des personnalités préférées? Moi, Oui. oui. J'ai une personnalité préférée, c'est Paul Pogba. C'est un footballeur de la France. Ok, c'est très gentil. Okey, kedua-duanya suka ahli sukan lah. Personality ahli sukan. Et toi? Moi? Oui. Ok. Bonjour, je m'appelle Shamira Nazir. bien. Ma personnalité préférée, Ellen DeGeneres, parce qu'elle a une très bonne animatrice. Animatrice. Oh, Très bien. très bien. Bravo. Boleh cikgu, lepas? Bravo. Bravo. Très bien. Okey. Itu kita dah tahu dah tentang personality kegemaran yang macam mana Masing-masing, yang ya. kita belajar dalam postcard kita, apa Okey. yang kita tulis. Baik. Okey cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini. Capai tak objektif yang cikgu nyatakan masa awal kelas tadi? Ok. Ok, tout à l'heure, on a appris comment écrire une carte postale. Ok. Pour commencer, ok, une carte postale, on utilise les salutations. Ok, salutations, ada bonjour, ada juga cher sebagai contoh, cher Xavier, selain daripada cher Xavier, kita boleh guna coucou dan sebagainya. Ok, et ensuite, on demande, ok, et donne des nouvelles. C'est-à-dire, comment ça va? Ok, kita tanya khabar dia dan seterusnya kita beri jawapannya lah, jawapan kita. Bagaimana kita di sini? Kita baik-baik sahaja. Okey. Selain daripada tu, seterusnya kita akan lengkapkanlah isi kandungan kita punya kad postal menggunakan teknik-teknik SVO. Okey, sujet, verb, Objek. objek. Okey, itu adalah
Teknik asasnya. teknik asas dia membuat satu ayat yang mudah. Okey. Seterusnya kita on termine notre carte postale. Tamatkan penulisan kad postal kita dengan Au revoir. Okey. Selain daripada au revoir, macam saya nyatakan tadi, kita boleh guna à bientôt, à la prochaine, je t'embrasse, je t'embrasse, bisous. Okey. Dan akhir sekali, Signature, Signature. tanda tangan kita. Ah. Okey. Dan Okey. jangan lupa menulis alamat, adres. Betul. Kalau tak sampai kita Tak punya sampai postcard. nanti. Okey, itu dia lengkap kita punya postcard kita. Satu ayat yang sangat baik. Kita dah kenal juga personaliti kegemaran kita siapa. Dah tahu cikgu siapa, saya punya siapa. Tapi tadi cikgu Hafiz cakap personaliti kegemarannya Datuk Siti Nurhaliza. Macam mana ni? Tadi cikgu gurau je. Okey, cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Banyak yang saya belajar pada hari ini selama 1 jam. Kepada anda di rumah, terima kasih juga kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Merci Prof. merci. Terima kasih Okey, cikgu. merci. Untuk hari ini anda di rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada lagi satu kelas Mahir kita. Jadi kita jumpa selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. A bientôt. Bye. Bientôt.